اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلانا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلانا. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلانا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قار لأعينا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قار لأعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلانا. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول. وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا. وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلانا. يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع. يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع. اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه.
الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لثم العتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا أنت المعروف بالجود مقري الضيوف إني ملهوف أغثني بحق الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله داوي قلبي وامنحه سر القرب واجلو كربي وألحقني بأهل الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله شوقي إليك دائما روحي لديك لثما عليك يرتجي عبد أواه صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Pertamanya kita mengucapkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah sekali lagi dapat kita bersama pada majlis Rauhah anjuran bersama Pusat Pengajian Ruak Jawi dan Mahat Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i
yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah. Dan kita masih lagi dalam bacaan kitab Isbalul Aman, pada menterjemahkan kitab Bughiyatul Ikhwan wa Riyadatis Sibyan, yang menceritakan berkenaan dengan adab-adab mendidik anak-anak, yang telah dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu, sahibun Nihayah Al-Muhtaj, yang merupakan anak kepada Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli radhiyallahu taala anhu. Dan kita telah sampai pada bait ataupun rangkap yang ke-63. Ini antara perkara yang perlu kita larang kepada anak-anak. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Aidan wa min hubbiz zahab wal fiddati yuhadhdhiruhu fahuwa a'zam afati. Begitu juga laranglah anak itu daripada mencintai emas dan perak. Jadi emas dan perak di sini umum pada zaman tersebut. Manakala pada zaman sekarang, jadi jauhkan anak-anak kita daripada mereka disukakan dengan harta, dengan duit. Nah, elakkan mereka daripada memandang perkara-perkara tersebut. Jadi caranya bagaimana? Jangan didekatkan mereka, dan juga jangan memuji orang-orang yang kaya dengan duit dan juga emas dan dengan kemewahan di depan mereka. Karena kata memuji perkara tersebut di depan mereka bermakna mereka akan memahami bahawa ini ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala dan di sisi umat ini. Maka saya kena usaha untuk dapatkan seperti mana yang telah dipuji oleh ibu dan ayah saya tersebut. Maka elakkan untuk kita menyebut berkenaan dengan harta dan juga kemewahan di depan anak-anak kita. Yuhadhdhiruhu fahwa a'zam afati. Nah, ingatkanlah dia bahawa ianya sebesar-besar kerosakan. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna ijla hadhihi al-ummah ad-dinar wad-dirham. Ijla apa dia maksudnya? Sembahan umatku pada waktu sekarang. Karena ijl pada zaman Nabi Musa alaihi salam adalah lembu tadi yang disembah. Manakala dalam hadis Nabi kata inna ijla hadhihi al-ummah. Lembu umatku ini, anak lembu umatku, iaitu yang disembah seperti mana umat Nabi Musa yang sesat telah menyembah ijl, yakni anak lembu yang telah dibuat oleh Musa Samiri. Maka sembahan tersebut pada zaman ini, kata Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, warid disebutkan kataan tadi dalam Musnadil Firdaus, bahawa ianya adalah dinar dan dirham, yakni emas dan juga perak. Ini misal kepada harta lah maksudnya. Misal kepada harta. Karena baginda menyebut dengan apa yang difahami pada waktu tersebut. Jadi kalau kita ringgit, dolar, jadi apa-apa sahaja yang berkait dengan kemewahan, ini adalah sembahan pada zaman sekarang. Kerana orang boleh buat apa saja dengan duit. Orang boleh buat apa saja. Boleh jadi penipu, orang boleh jadi orang yang baik, boleh jadi orang yang jahat. Hanya kerana apa? Kerana duit. Jadi kerana itu, elakkan daripada anak-anak kita disibukkan dan juga dipuji perkara tadi di depan mereka. Puji tentang ilmu. Puji orang-orang yang berilmu. Nanti anak-anak tadi akan melihat bahawa ilmu itu adalah yang terbaik daripada semua perkara tadi. Puji orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka akan tahu nanti bahawa takwa adalah sebaik-baik bekal, bukannya harta. Faham? Dan kemudian kata Syekh lagi, minas sumumil qatilah hubbuhuma farra'yu tahdhirus sabi min farra'yu tahdhirus sabiyyi minhuma. Di antara racun yang membunuh ialah mencintai keduanya, yakni emas dan perak. Maka pandangan yang terbaik ialah memberi peringatan kepada anak daripada mencintainya. Tamam? Jadi hatta daripada anak-anak lagi, maksudnya telah disebutkan oleh Al-Imam di sini sebagai tambih kepada kita
yang ibu dan sebagai ibu dan ayah ataupun bakal ibu dan ayah yang nanti akan ada anak-anak. Bahawa perkara ini ditambih oleh para ulama dan para salafus salih terdahulu hatta kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Tamam? Jadi ini bukan ditunggu ketika mereka besar sahaja. Tapi ketika mereka kecil lagi telah diberikan peringatan tentang perkara tersebut. Dan ceritakan kepada mereka tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bagaimana kehidupan Nabi, qanaahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan tentang hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika mana Sayyidina Rasul menjauhkan diri daripada isteri-isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana ada masalah yang berlaku, dan kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pergi melawat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis disebut Sayyidina Umar melihat Nabi tidur di atas tikar, hamparan yang keras, sehingga terkesan pada bahagian lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sayyidina Umar menangis, Sayyidina Umar menangis kerana kata, ini keadaanmu ya Rasulullah. Kamu adalah Nabi Allah Ta'ala. Sedangkan Kisra dan juga Kaisar, mereka hidup dalam istana yang mewah. Kamu Rasul Allah Ta'ala. Kamu duduk di atas hamparan yang dibuat daripada hasir, yang dibuat daripada jaridun nakhli, yang dibuat daripada pelepah tamar. Hanya semata-mata itu saja. Maka kata Sayyidina Nabi SAW, "Laisa min hadha akhsha alaikum. Innama akhsha alaikum hina tuwassa'u alaikum dunya." Aku tidak bimbang dengan perkara tersebut, kata Sayyidina Rasul SAW. Maksudnya Nabi tidak bimbang kalau umatnya dalam keadaan yang sederhana. Tapi aku bimbang kalau umatku ini diberikan pembukaan dengan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha man qablakum. Maka mereka akan berbantah-bantah, mereka akan pakat berebut-rebut, bersaing di antara satu sama lain. Seperti mana orang terdahulu bersaing untuk mendapatkan dinar dan dirham. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Maka kamu akan dirosakkan dan dibinasakan seperti binasanya umat yang terdahulu. Karena apa? Tanafasu fi umuri dunia. Karena mereka berbantah-bantah dan menyibukkan diri mereka dengan dunia tersebut. Dan sekarang aku macam tu. Orang kaya tak puas hati dengan orang kaya seorang lagi. Lepas tu buat YouTube channel. Kutuk kawan tu, kawan ni kutuk kawan ni. Lepas tu pakat tunjuk rumah masing-masing. Bad marketing. Bahasa dalam orang yang marketing ni dia panggil bad marketing. Dia nak bagi orang kutuk dia, nak bagi orang dapat follower yang banyak. Orang yang benci pun akan tengok. Orang yang suka dah tentu tengok. Nampak tak? Jadi orang yang meluat pun akan tengok juga. Jadi secara automatik akan mempromosikan kehidupan mereka. Jadi moga Allah Ta'ala jauhkan umat daripada mengikuti jalan barat. Kerana bad marketing ni adalah caranya yang dibawa oleh barat, yang tidak ditunjuk oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Al-Imam Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Al-Imam Syafi'i tentang umur beliau. Ini hadis musalsal bisuali 'anil ilm. Hadis musalsal bertanya tentang bisuali 'anis sin atau bisuali 'anil umur. Hadis musalsal bertanya tentang umur seseorang. Maka Sayyidina Al-Imam Syafi'i pernah bertanya umur kepada Sayyidina Al-Imam Malik. Maka apa jawab Al-Imam Malik radhiyallahu anhu? Imam Malik kata, "Akhbil 'ala sya'ni." Buat kerja kamu. Jangan sibuk dengan urusan orang lain. Sebab tu Al-Imam Malik memberikan panduan kepada Imam Syafi'i sebagai murid beliau bahawa ada beberapa perkara yang jangan kita maklumkan kepada orang. Yang pertama tentang umur kita. Jangan maklum kepada orang umur kita. Kecuali ketika diperlukan lah. Masuk sekolah. Lepas tu ustazah tanya, cikgu tanya, ustaz tanya dekat kita, umur berapa lah ni? Tarikh lahir bila? Akhbil 'ala sya'ni. Buat kerja kamu, jangan duk sibuk pasal umur orang. Kemas sangat tu. Dia waktu penting kena bagi tahu lah. Waktu nak buat urusan dan sebagainya kena tulis lah tarikh lahir kita tu. Tak boleh kita rahsia lagi waktu tu. Tapi ni kalau saja tengah duk menyembang dengan orang yang kita baru kali pertama kenal ataupun orang yang baru nak kan bersuai kenal dengan kita. Terus ditanya umur kita. Berapa umur? Tersebut tak perlu jawab. Kerana bertanya umur pada orang ni satu benda yang mengaibkan sebenarnya. Jangan ditanya umur orang. Kenapa?
Karena kalau ditanya umur, kata ulama, kalau dia muda, maka nanti akan dipandang rendah. Kalau dia tua, maka juga akan dipandang rendah. Contohnya kita berbincang satu masalah, tiba-tiba dia tahu umur kita. Nah, pada mula mungkin dia hormat. Tapi sebabkan kerana dia tengok kita lebih muda daripada dia, terus dia akan ubah dia punya suasana majlis tersebut daripada hormat, terus menjadi seperti orang yang lebih bawah daripada dia. Dan ini berlaku banyak. Nah, sedemikian. Tengah duduk sembang, mula-mula baik. Dia hormat kita. Tengok muda. Terus dia kata, oh, muda lagi rupanya. Ingatkan sama umur dengan dia. Dia ingat sama umur dengan dia. Dia umur 40. Dia umur 30, umur 45. Dia tengok orang tu muka macam dengan tua. Rupanya muda banyak daripada dia. Terus dia kata, lah muda lagi rupanya. Terus daripada ustaz jadi anta. Faham? Anta sihat no? Oh, anta terus. Tadi ustaz. Nah. Tadi boleh panggil lagi tuan, encik. Lepas tu panggil nama lah. Kenapa? Kerana nama. Kerana umur. Kalau dia tua pula, mungkin bincang satu masalah. Dan masalah tersebut, dia tengok orang, kita tak tahu. Dan kita pula lebih tua daripada dia. Dia kata tua saja ya bodoh. Kok tu pula lah. Jadi maksudnya, semua tak kena. Sebab tu umur tak perlu dimaklumkan kepada orang. Tu kalau birthday macam mana Ustaz? Birthday hebat birthday lah. Happy birthday to you. Betul ya? Tak ada happy birthday yang ke-40. Tak ada hebat. Kecuali ketika umur 40. Waktu umur 40. Seorang tadi elok untuk dia peringatkan kepada diri dia. Tanpa dia perlu habaq ke orang. Tapi kalau dia nak bagi tahu ke orang. Dia kata, hari ini saya nak peringatkan diri saya. Seperti mana yang telah diingatkan oleh Sayyidina, dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Pasal umur 40. Siapa yang sebut 40? Okey. Azra'i ni. Ramai hafiz ni. Nabi Nuh ke? Bukan Nabi Nuh. Siapa Nabi mana yang umur dia sampai 40? Dia sampai umur 40. Tak tahu. Ya. Siapa dia tu? Nabi mana? Cuba buka Ustaz. Pak Man. Ya? Cerita pasal manusia. Dia tak sebut pasal Nabi mana? Yang sebut tu. Siapa Asyuddahu tu? Oh, dia masuk umum lah. Kan? Pada umurnya 40 tahun. Lepas tu dia kata apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Jadi umur 40. Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, waktu guru saya waktu ketika umur yang sampai 40, dia sebut dalam Facebook. Dia tulis lah. Dia tulis ayat tu. Saya nak ingatkan diri saya tentang perkara ni. Nampak tak? Dah masuk angka 40 dah. Sebab 40 ni angka kematangan ni baik. Umur dah mula matang. Baik. Saya masih muda lagi, umur dalam 27. Saya tak percaya. Percaya? Baik. Jadi jangan jangan dibagi tahu umur kita kepada orang. Boleh? Kena rahsiakan. Yang kedua benda yang perlu rahsiakan, keluarga kita. Maksudnya jangan dipaparkan sangat tentang keluarga kita dalam kepada umum. Zaman dulu mungkin jangan diceritakan sangat tentang keluarga kita. Zaman sekarang lagi luas dalam Facebook dan sebagainya. Tak perlu ditunjukkan sangat. Setiap hari Raja Duk Puh gambar dengan tok laki dia. Macam orang lain tak ada tok laki. Sat-sat ambil gambar. Lepas tu sat-sat tulis pula, suamiku handsome, suamiku romantik, suamiku sweet. Dan tengok nikah dua. Sebab tu jangan tunjuk sangat. Sebab apa? Sebab likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat ni ada orang yang hasad dengan dia. Kerana kebahagiaan kita mungkin penderitaan bagi orang lain. Mungkin bila dia tengok kita bahagia, ada orang sedang derita dengan suami dia. Dan dia waktu tersebut, mungkin dia tengok dengan pandangan yang marah pada waktu tu, jadi ain kepada kita. Takut terkena ain. Tamam?
Kalau ada orang pula yang asyik tunjuk isteri dia pula kepada orang. Ada orang mungkin isteri dia tak apa nak segak macam isteri kawan tu. Terus lagi dia akan duk terbayang bini orang kan dan sebagainya. Kan masalah tu. Nampak? Satu zaman sekarang lebih buruk lagi. Zaman dulu contohnya macam pergi jumpa dengan orang dia nak cerita pasal keluarga dia. Apa cerita keluar pasal anak dia. Nah. Orang nak cerita pasal kejayaan macam oh anak saya pun boleh juga benda tu. Anak dia juga. Satu kampung lah kali kenal pasal anak dia. Dan kali orang akan jadi meluat sebenarnya. Sebab tu kita lebih baik jangan memuji yang berkait dengan kita di depan orang lain kerana itu akan mendatangkan ketidaksenangan orang. Nampak tak? Biasa saja, buat tak tahu. Anak kita berjaya ke anak kita tak berjaya ke biar orang yang sebut, jangan kita yang sebut. Kita sebut maksudnya itu makruf. Kadang anak tak berjaya pun disebut berjaya. Ya. Anak orang lain berjaya apa semua kali anak dia tak berjaya mana tapi dia nak bagi berjaya juga nampak. Nah, bila nak berjaya juga tu dia akan mula cerita sembang dan mula dia akan buat perbandingan dengan anak orang lain kalau anak dia berjaya lah. Kalau anak dia tak berjaya pula dia akan melekehkan anak orang lain pada sudut yang tak ada pada anak dia. Maka benda-benda yang tersebut sepatutnya kita elakkan. Itu yang kedua. Keluarga jangan diceritakan kepada orang. Maksudnya jangan dipaparkan sangat kepada orang. Bukan maksud saya ni tidak boleh tulis dalam Facebook sampai tak abang tu ada keluarga. Itu jenis tu ada maksud lain. Kan? Nah, daripada ada merit tulis tukar ni incomplicated. Nah, terlalu complicated dia nak abang ni. Terlalu rumit untuk dimaklumkan. Cara abang tu. Rupanya nak tambah dua. Nah, ada bukan yang tu maksud dia. Maksudnya boleh kita tunjukkan ini keluarga kita dan sebagainya tapi bukan dengan kerak sampai menimbulkan ketidaksenangan orang. Tamam? Baik. Cukup sekadar kata nak letak gambar keluarga, ambil gambar hari raya. Tak apa, tak ada masalah apa. Nah, bukan kita larang terus benda tersebut. Cuma nak sebutkan tentang keluarga kita satu persatu. Setiap masa nak kena cerita pasal keluarga kita. Setiap masa nak kena cerita pasal anak kita. Setiap masa nak kena cerita pasal baiknya isteri kita. Baiknya apa yang isteri kita telah buat di rumah. Macam orang yang tak ada isteri. Nah, cuma yang cerita tu terkenal, yang tak cerita ni tak orang nak terkenal mana. Itu je lah. Jadi sebab tu jangan terlalu berlebihan. Khairul umur awsatuha. Yang terbaik adalah yang pertengahan. Tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu longgar sangat. Tamam? Yang kedua, yang ketiga benda yang tak boleh cerita kepada orang, harta kita. Harta jangan cerita ke orang. Tamam? Abang kat kita akaun bank ada berapa. Nah, duk cerita ke orang masuk RM4 kat kita. Duk cerita kat kita ni kalau peribadi lah. Kalau yang bersifat dengan umum, contoh macam kita minta sumbangan untuk buat bangunan macam yang nak beli bangunan ruak jawi dan sebagainya. Satu tahap kita kena maklum lah berapa dah kita dapat dan sebagainya. Alhamdulillah ruak jawi dah dapat. Kita kata lebih kurang berapa kalau peratus berapa peratus berapa? 11%. 11% tu daripada sumbangan, penyumbang. Daripada hasil sumbangan kita perlu 4 juta. Dan sekarang kita dah dapat banyak lah. Itu yang nampak. Dan kita bagi tahu tu bukan kerana apa? Kerana kita nak maklumkan kepada semua kalau ada yang nak menyumbang lagi silakan. Kerana kita masih lagi perlukan lagi banyak lagi. Sekarang ni baru dekat 12% daripada keperluan yang kita perlukan. Kita perlukan 20,000 set. 20,000 set, satu set RM200. Tapi yang dah dapat masih lagi ada 17,000 set lagi. Maksudnya 3,000 set telah selesai. Habis. Lebih kurang. Hampir 3,000 set. Hampir 3,000, bukan 3,000 set lah. Hampir 3,000 set. Dah telah dibeli oleh ataupun telah disumbangkan oleh para penyumbang. Jadi kita masih mengharapkan perkara tersebut. Kalau kata ada ibu ayah semua ni dah masuk fasa yang kedua bagi Ramadan, kalau nak menyumbang lagi dibenarkan. Bukan dibenarkan, dialu-alukan. Sangat-sangat dialu-alukan. Dan juga kepada pihak Matis untuk gerakan dan juga untuk perjalanan pengajian di Matis juga perlu untuk dilakukan sumbangan tersebut. Baik, sambung balik kepada bahasan kita. Jadi ingatlah, 3 benda tu jangan dimaklumkan. Harta kita, umur kita,
dan keluarga kita. Boleh. Kemudian kata al-Imam radhiyallahu anhu, wa yukrimul ikhwana bitta'addubi. Ini adab. Ini tajuk ni adab anak-anak bersama dengan teman-temannya. Tadi ni adab dia yang kita patut untuk beri perhatian kepada dia, jangan bagi dia mencintai dunia. Yang ketiga, yang seterusnya ni, betul saya pernah sebut sebelum ni cerita berkenaan dengan Maulana Zakaria Kandahlawi, bagaimana ayahnya melatih beliau untuk tidak mencintai dunia. Dimarahinya ketika dia pakai baju yang seperti yang bercantik-cantik macam orang perempuan dan sebagainya. Lepas tu kalau tengok anak-anak lelaki, kalau tengok duduk depan cermin raja duduk sikat rambut je, kena larang, jangan duk buat selalu sangat. Nabi SAW sendiri sebut, kata rambut jangan disikat selalu bagi lelaki. Perempuan lain lah. Perempuan kalau duduk depan cermin, raja duduk sikat rambut. Anak perempuan kita raja duduk depan cermin. Kalau kecil lagi, raja duduk main make up saja. Tu perempuan. Khair, tak ada masalah. Yang bagi dia pegang senapang pula. Ya. Yang anak lelaki duduk pegang pisau. Raja duduk potong bawang apa semua kali. Boleh, tak ada masalah. Tapi takut jadi ikut lain lagi. Ya. Jadi kalau kata anak lelaki, duduk depan cermin, duduk sikat rambut, kena tegur. Ini bukan kerja kita. Kerja kita bukan nak tengok rambut kita. Nah. Kerja kita banyak lagi lebih daripada tu lagi. Yang patut kita lakukan. Kerana kamu orang lelaki. Bukan tugas kamu untuk berhias. Berhias ni kerjanya orang perempuan. Wa yukrimul ikhwan. Ini sekarang ni masuk kepada adab bagaimana anak kita ataupun kanak-kanak bersama dengan teman-temannya. Wa yukrimul ikhwan bitta'addubi. Wa kullaman asharahu min sahibi. Dan hendaklah dia memuliakan sahabat-sahabatnya dengan penuh adab. Ini kena pesan kepada anak kita. Muliakan kawan-kawannya, teman-temannya. Di sekolah kena muliakan. Jangan hina orang, jangan perli orang, jangan main-mainkan orang di sekolah. Kalau buat makanan, bagi lebih sikit. Beda dia nak bagi ke orang. Dilatih dia untuk mula ikram orang. Mula untuk memberikan. Faham tak? Jadi kalau bawa main makanan ke asrama untuk anak-anak, kalau anak duduk asrama, ni kalau budak kalau dah besar lah tu. Ni kalau waktu kecil lagi. Waktu baru pergi ke kutak ataupun pergi ke tadika dan sebagainya, bagi makanan lebih kepada dia. Kalau beli gula-gula, bagi lebih sikit. Kata nanti bagi kat kawan-kawan. Seorang satu. Kerana tu akan jalbi al-mahabbah. Tu akan mendatangkan mahabbah orang kepada kita. Kerana kita i'ta'. Maklumkan kepada dia, dunia ini adalah dengan memberi, bukan menerima saja. Kita kena memberi. Maklumkan dia kepada perkara tersebut. Kata, memberi itu lebih baik daripada menerima semata-mata. Jadi ajar dia memberi. Dan jangan bagi dia berasa bahawa yang di tangan dia ni milik dia. Tak ada yang di tangan kita bukan milik kita. Kita kena serah kepada orang lain. Dan jangan kedekut. Atau kena ajak kepada dia macam tu. Mula lagi dengan apa? Dengan adik-beradik dia dulu. Dengan keluarga dalam rumah dulu. Kalau tengok dia kedekut dengan adik dia, kena pesan dia selalu. Pesan dia selalu benda tersebut, insya-Allah nanti dia akan ingat. Jangan kedekut dengan adik. Kalau tengok makan seorang-seorang, bahagi dua. Kena buat macam tu. Jangan asyik nak beli dua. Beli kat dia satu, beli kat dia satu. Sebab tak mau bagi dia share. Tak, kena beli kat kadang-kadang satu. Share. Bukan pak kedekut. Pak ada duit. Tapi saja nak suruh berlatih share. Pernah dia rasa, kata dia akan share. Faham? Dia rasa kata adik dia juga perlu macam dia. Dia kena ada isar. Dia kena bagi ke adik dia dulu, baru dia makan. Kalau adik dia tak makan, dia tak akan makan. Macam tu contohnya. Kalau boleh sampai tahap macam tu, alhamdulillah. Tapi kanak-kanak kadang biasa dia ada syirah. Dia ada sikap untuk nak mengawal. Biasa tu. Waktu ketika mula dia nak kenal dunia, dia akan mula kawai barang-barang dia. Itu. Budak-budak kalau ada barang permainan dia akan kawai. Orang lain tak boleh main. Dia seorang je boleh main. Nampak tak? Ada pula jenis kerja nak perosak hak orang, hak dia baik. Hak dia jaga. Lepas tu kerja nak perosak orang. Mak jangan duk puji pula tu. Kata orang minta maaf lah budak-budak memang macam ni. Dia memang suka pergi rosak barang orang. Ada hantau. Duk biar apa-apa. Tapi kalau dengan mak-mak tu kena. Dia patutnya kena pesan kat anak dia dah. Dan jangan duk buat tak tahu. Kena tengok perhati anak-anak kita selalu. Kalau anak kita perangai dia macam tu, maka kita yang kena siapkan dah untuk bagi balik imbalan kepada apa yang telah dirosakkan oleh anak kita. Kerana itu wajib untuk dibayar. Kalau tu harta orang lain punya. Baik, sebab tu ajak kepada dia ikramkan ikhwan dia.
Ha? Yukrimul ikhwana bit ta'addubi wa kullaman asharahu min sahibi. Dan juga hendaklah dia beradab dengan dan memuliakan setiap orang yang bergaul dengannya di kalangan temannya. Wa an yuwassi'. Bagaimana cara nak beradab tersebut? Apa cara dia? Wa an yuwassi' lilladhi ya'tihi majlisahu alladhi istaqarra fihi. Cara antara pertama apa dia? Dan hendaklah dia meluaskan tempat duduknya, yakni memberi ruang kepada yang datang kepadanya di majlisnya yang dia duduk padanya. Maknanya, kalau dalam satu majlis sedang duduk, tiba-tiba ada tempat kosong di situ, maka ataupun ada ruang di sebelah dia, luaskan sedikit untuk orang yang datang tadi duduk di tempat tersebut. Jadi jangan disempitkan. Ni tengok ada orang lalu, dia boleh duduk lagi, ada lagi ruang saja buat. Dan kepak dada, tak bagi orang duduk. Ni perangai. Ni kalau tak dilatih daripada kecil, dia akan biasa macam tu. Dia tak akan senang orang duduk sebelah dia. Dia akan rasa jijik kalau orang duduk sebelah dia. Tak, jangan macam tu. Jadi kena rasa biasa. Kecuali COVID. Ya. Jarakkan 1 meter. Contohlah. Ya. Faham? Itu maksudnya. Jadi kena latih benda tersebut. Jadi orang yang datang nak duduk di sebelah dia, maka dia berikan ruang kepada orang tersebut. Wa yukrimal wasila bil qiyami li'annahu min adabil kirami. Dan yang seterusnya adabnya apa dia? Iaitu dengan cara dia hendaklah dia memuliakan orang yang datang dan dengan berdiri, yakni menyambutnya. Ini. Jadi kalau ada orang datang, diri, bangun. Maka yang ini adab yang sangat mulia. Khususnya kepada orang-orang yang mulia. Jadi datang ayah dia, mak dia, maka dia bangun menyambut. Datang ulama ke majlisnya, dia bangun menyambut. Jadi kena latih daripada kecil lagi. Ini kerana ianya merupakan di antara adab orang yang mulia. Cium tangan. Cium tangan orang tua-tua. Jangan tunduk saja. Kata sebahagian ulama, disebut dalam Al-Imam Nawawi berfatwa, mengatakan makruh kita tundukkan kepala kita ketika mana kita didatangi oleh seseorang. Seperti mana orang Jepun buat tu. Orang Jepun kalau orang lalu kan nak hormatkan dia tunduk macam tu. Jangan tunduk macam tu. Kerana hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Yang betul kita buat apa dia? Kita letakkan tangan di dada contohnya. Ataupun kita bersalaman dengan dia dengan penuh hormat. Kalau orang tu orang yang dimuliakan dan kita boleh bersalam dengan dia, bersalam dengan cium tangan orang tersebut dan sebagainya. Tamam? Cium kepala. Ataupun cium kaki pun tidak ada masalah. Kecuali buat perkara tadi kerana harta orang tersebut. Orang ni kaya, maka kita cium tangan dia kerana dia kaya. Yang ni hukumnya adalah makruh. Tapi kalau kita cium tadi kerana salah, kerana kebaikannya, kerana kemuliaan ilmunya, kerana taqwanya, kerana dia ahli baitin Nabi SAW, maka pada waktu tersebut ini adalah dituntut. Kerana perkara ini dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada baginda Nabi SAW yang pernah disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ketika mana datangnya wafdi Abdul Qais, diceritakan bahawa daripada Ummu Aban binti Wazi' ibni Zari' anna jaddaha Zari' Sayyidina Zari' ketika mula datang bertemu dengan Nabi SAW bersama dengan rombongan Abdul Qais, apa yang berlaku? Waktu turun daripada kenderaan mereka bertemu dengan nampak Nabi SAW. Tak tertahan hati mereka ketika tengok Rasul terus datang kepada Nabi, dicium tangan dan kaki Nabi SAW. Nabi tidak larang perkara tersebut. Dan ini berlaku pada Nabi SAW. Dan juga Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika dilawat oleh Sayyidina Umar di Syam, beliau mencium tangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat disebut Sayyidina Umar nak cium tangan dia tarik, dia cium tangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nak cium kaki dia tarik, dia cium kaki Sayyidina Umar. Ada riwayat macam tu. Maka ketika sedang duduk waktu tu. Jadi ini adalah adab yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi adab cium tangan ni sebenarnya besar. Dia punya ajaran yang besar sebenarnya untuk kita amalkan, kerana ni akan melatih kita menjadi orang yang tawaduk. Dan kita akan reti untuk menilai manusia ni di tempatnya. Sebab tu orang yang mencium tangan gurunya, orang yang mencium tangan ibu ayahnya, orang mencium tangan orang-orang yang mulia ni adalah kerana apa? Kerana mereka telah dilatih dengan sifat tawaduk. Kerana seorang tidak akan mampu untuk nak merendahkan kepalanya, menundukkan kepalanya untuk mencium tangan seorang tadi, kalau kata dia tidak diajar adab bahawa adanya barakah, adanya kebaikan, adanya adab yang mulia ketika melakukan perkara tersebut. Dan ini adalah sunnah yang telah ditunjukkan oleh para salafus salih yang terdahulu.
Faham? Ada seorang guru saya, antaranya Syekh Abdul Rahim Jad Badruddin. Nah, Syekh Abdul Rahim Jad rahimahullahu taala, dia pernah cerita bahawa waktu ketika umur dia 11 tahun, dia pernah ada khutbah Jumaat. Disuruh oleh ayahnya. Ayahnya antara kibar ulama Malikiyah pada waktu tersebut. Jadi satu hari ayahnya suruh dia bagi khutbah. Umur dia 11 tahun waktu tu. Yang dia dah memang petah bercakap waktu tu. Jadi dia mu'ammarin, minal mu'ammarin, umur dia 80 tahun lebih. Itu ketika dia wafat. Jadi waktu dia khutbah, selesai khutbah, ada seorang tua datang nak cium tangan dia. Orang tua nak cium tangan umur budak 11 tahun. Dia lah waktu tu. Dia tarik tangan, tak bagi salam, tak bagi cium. Orang tua tu nak cium lagi, dia tarik lagi. Orang tua tu pegang lagi tangan dan nak cium, tarik lagi. Sampai orang tua tu menangis. Akhirnya Syekh Badruddin, Syekh Abdul Rahim pada waktu tu tengok ayah dia. Tengok ayah dia dan kemudian ayah dia tengok dia, ayah dia bagi isyarat. Bagi dia cium. Akhirnya dia bagi cium. Lepas tu dia main jumpa dengan ayah dia, dia kata, wahai ayah. Dia kata, kenapa kamu bagi aku cium, dia cium tangan aku? Aku budak. Patutnya aku yang cium tangan dia. Dan aku tak ada apa-apa pun. Maka kata si ayah, wahai anakku Abdul Rahim, kamu tak tahu. Di mana satu berkatnya? Di tangan kamu kah atau di mulut dia kah yang ada berkat tersebut? Yang ini pengajaran yang besar sebenarnya untuk para guru. Sebenarnya mereka menyerahkan tangan mereka untuk dicium oleh murid. Kadang-kadang bukan kerana mereka nak tunjuk kata mereka ada berkat, tapi kerana mereka mengharapkan berkatnya murid tersebut yang tawaduk. Kerana tawaduk itu lebih berat lagi daripada apa yang telah dia berikan pada waktu tersebut. Kalau tidak kerana tawaduk murid tadi, dia tak akan mampu untuk letakkan bibir dia di tangan guru tersebut. Tamam? Maka dia mengambil barakah daripada gurunya, muridnya, dan muridnya mengambil barakah daripadanya. Murid ingin mengambil barakah daripada silsilah ilmu dan juga amal yang telah diamalkan oleh guru tersebut. Guru tadi pula mengambil silsilahnya tawaduk murid tersebut yang telah diwariskan. Maka sampai kepada dua-duanya mendapat barakah tadi. Kalau niat macam tu, insyaAllah khair. Ini larang orang cium tangan dan semua sekali. Yang ni ini lagi bid'ah. Baik. Itu memecah belahkan umat Nabi SAW dengan perkara-perkara yang tak disebut oleh para salafus salih yang terdahulu. Wa yukrimal wasila bil qiyam li'annahu min adabil kiram, dan hendaklah dia memuliakan orang yang datang dengan berdiri menyambutnya. Ini kerana ianya merupakan di antara adab orang yang mulia. Sayyidina Nabi SAW ketika datangnya Sayyidatuna Fatimah ke rumah Nabi SAW, Nabi bangun menyambut beliau. Dan Nabi menyebut kepada para sahabat Nabi ketika datang Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, qumu li sayyidikum. Tapi Nabi sendiri tidak suka ketika Nabi datang dalam majlis orang bangun. Dia tidak sukanya Nabi pada waktu tersebut. Bukan bermaksud Nabi melarang perkara lain berlaku kepada orang lain. Kerana Nabi sendiri melakukan kepada orang lain. Nabi suruh sahabat bangun kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az kerana dia adalah ketuanya kaum Ansar pada waktu tersebut. Dan Nabi SAW sendiri bangun ketika mana menyambut sebahagian sahabat datang, dan ketika anak Nabi SAW, Sayyidatina Fatimah datang. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita bangun tanda hormat kita. Dan sebab tu kata para ulama, boleh kita bangun kepada orang yang ada kemuliaan, yang kita harapkan kebaikan daripadanya, dan juga yang kita bimbangi berlaku kejahatan dengan kita dengan berat. Maka kita boleh bangun untuk menyambutnya. Tentunya kalau kita tak bangun, saat lagi kita tahu dia ni memang something gila. Dia akan buat benda yang tidak elok kepada kita dan keluarga kita, maka boleh kita bangun pada waktu tersebut. Kata Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, ini kepada mukmin, orang Islam sahaja. Maksudnya kalau orang Islam ni baik, sunat kita bangun. Ataupun kerana jahat dan kita bimbang dengan kejahatan dia, tapi dia Islam, boleh juga kita bangun. Tidak ada masalah, harus hukum dia. Tapi kepada orang kafir, kata Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam, tidak boleh bangun. Kalau orang kafir tidak boleh bangun. Hatta kalau baik sekalipun, jangan bangun. Baik kalau dia jahat pun jangan bangun. Kecuali kalau kejahatan tadi memang mutahaqqaq, maksudnya akan berlaku sungguh. Dan biasanya dia akan buat dengan zalim yang berat. Maka waktu tersebut dibenarkan bangun, kerana kata Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, kalaulah kalimah kufur pun boleh diucapkan ketika mana kita dipaksa oleh orang yang akan memudaratkan kita, maka pada waktu tersebut apatah lagi untuk kita bangun
sekadar untuk menunjukkan zahir kita seakan kita memuliakan dia, padahal batin kita tidak memuliakan dia. Faham? Yang itu kata Al-Imam Izzuddin Ibni Abdis Salam radhiyallahu anhu. Wa yastami' kalama kulli 'aqilin wa yuhsinal isghali qawlil qa'ili. Dan hendaklah dia mendengar. Ini kena cerita juga. Ini adab yang seterusnya. Hendaklah dia mendengar ucapan setiap yang berakal serta hendaklah dia memberikan perhatian yang baik kepada setiap ucapan seorang yang sedang berbicara. Jadi, kalau orang tengah bercakap ataupun orang yang mulia sedang bercakap, suruh dia dengar. Ni cuba dengar ni. Ni tengok apa yang Syekh sebut. Tengok apa yang Nabi SAW sebutkan. Ceritakan kepada dia. Ataupun tengok orang tengah duk bercakap, bagi tahu kepada dia. Dengar tu. Ustaz tu cakap apa? Tok guru cakap apa? Kalau pimpinan masyarakat tengah duk bercakap tu, pimpinan tu cakap apa? Faham tak? Dalam TV orang tengah tengok berita. Dengar tu tahu apa? Contoh. Maksudnya bapak nak dengar berita tu, anak duk sembang, lain tu dengar. Saat kita sembang lain. Jadi untuk bagi nak bagi dia ataupun tengah kita duk menyembang, dia nak sembang juga. Kita Ustaz dengar saat ni ustaz nak cakap apa ni ataupun kawan ayah nak cakap apa. Apakah dengar dulu. Bagi adab kepada dia agar dia isra' as-sam'. Agar dia memberikan perhatian dan juga pendengaran dia untuk dia mendengar ucapan orang. Dan kemudian bila mana dia boleh untuk mendengar ni, ini adalah adab pertama yang kita akan ajar kepada orang untuk menjadi pendengar yang baik. Sebab ada orang dia boleh jadi pembicara yang baik, tapi dia tak boleh jadi pendengar yang baik. Jadi ini akan jadi khalal. Dia akan jadi sikit pincang ketika kita berbicara dengan orang. Ada orang kadang-kadang dia sembang dengan orang, nak bagi nasihat cukup laju. Tapi bila orang cakap dengan dia, haram dia tak bagi perhatian pun. Ramai orang macam ni. Dia tak jadi pendengar yang baik. Dia kerja dia nak dengar, bagi orang dengar cakap dia. Tang bila orang cakap, dia duduk kalut kot lain. Tang dia nak bagi pandangan, bukan main lagi, suruh orang dengar. Tapi bila kita pula bagi pandangan, dan buka handset, duduk tengah main handset. Ini tak ada adab. Ini adab yang buruk sebenarnya, yang ditunjukkan oleh sebahagian di kalangan kita. Sebab tu jangan buat macam tu. Khususnya kepada para guru kita. Khususnya kepada orang yang kita muliakan. Ibu ayah kita. Berapa ramai anak-anak depan ibu ayah dia sibuk dengan handset dibandingkan dengan tengok muka mak ayah dia. Faham? Kerana tengok muka mak ayah ni ibadah. Tiba-tiba depan mak ayah dia, dia kalut main handset. Main handset lebih kalut daripada duduk tengok mak ayah dia. Ini adab yang telah intishar dalam kelompok kita pada waktu sekarang. Al-Imam Asma'i radhiyallahu anhu, datang seorang budak cerita satu masalah, cerita satu perkara kepada dia, faedah. Dan Imam Asma'i memberikan perhatian penuh kepada apa yang diceritakan oleh budak tadi. Setelah budak tu balik, anak-anak murid Imam Asma'i kata, "Wahai Imam, bukankah cerita tu kamu pernah dengar dah sebelum ni? Dan kamu pernah cerita kepada kami." Dia kata, "Aku pernah dengar cerita tu sebelum budak tu beranak lagi." Jadi budak yang cerita tadi, dia tak beranak lagi, aku dah tahu dah cerita tu. Tapi kenapa aku bagi perhatian? Bukan kerana aku bagi perhatian. Dia kata, dia nak menunjukkan kepada kita akhlak Al-Imam Asma'i, macam mana dia boleh bagi perhatian terhadap perkara yang dia pernah dengar dah perkara tersebut. Ini adab yang besar. Dan ini tidak akan berlaku melainkan dengan tarbiyah. Sebab tu bila anak kita, ada orang tengah bercakap, kita tak larang dia untuk dia dengar orang bercakap, maka dia tidak akan jadi pendengar yang baik pada masa akan datang. Bagi tahu kat dia bahawa mendengar juga adalah satu seni selain daripada kita bercakap. Iaitu menjadi pendengar yang baik. Berapa ramai di kalangan orang yang mampu menjadi pendengar yang baik ni boleh menyelesaikan masalah ramai orang. Nampak tak? Kadang-kadang ada teman kita yang dia perlu kepada pendengar yang baik untuk dengar masalah dia. Dan kita ni pendengar yang baik. Bukan senang cari kawan macam tu. Sebab ramai dia suka nak bagi orang dengar dia cakap, bila dia tak mau dengar orang cakap. Jadi jangan kita jadi macam tu. Baik, seterusnya. Kita kena pesan kepada anak-anak kita dalam bab yang seterusnya ni, agar menjauhkan diri daripada sibuk dengan berbangga dengan makanan, berbangga dengan minuman yang sedap-sedap, dan juga dengan apa saja yang milik kepada bapa dia. Sebab tu kata al-Imam, la yaftakhir bi mat'amin wa mashrabi wala bi syai'in sara min milkil abi. Janganlah dia berbangga dengan makanan dan minuman, dan jangan juga dia berbangga dengan sesuatu yang menjadi milik bapanya. Dia sonok dengan makanan dia yang hebat, mewah, minuman dia yang sedap-sedap. Kemudian sibuk pula dengan
pakaian dia yang mahal. Asyik nak tengok fashion baru mana yang keluar. Jenama apa pula yang baru keluar. Dia sibuk yang tu saja. Tapi hakikatnya yang dia guna duit apa? Duit pak dia. Bangga dengan duit pak dia. Kau duit dia sendiri tak apa juga. Duk guna duit pak. Duk bangga dengan perkara-perkara tadi dengan duit pak dia saja. Sebab tu orang yang diberikan kemewahan kepada anak-anak dia, diberi kemewahan untuk nak bagi anak dia tadi tidak menyibukkan mak pak dia. Dia yang berlaku kepada sebahagian orang-orang yang diberikan harta yang banyak. Akhirnya apa jadi kepada anak tersebut? Anak tadi akan jadi rosak. Dan kita tengok memang sungguh ni bukan cerita filem. Banyak yang mana mereka ini diberikan kemewahan bukan pada waktunya dan bukan kena pada tempatnya dan tidak dididik dengan baik untuk menggunakan kemewahan tersebut. Akhirnya ni merosakkan anak tadi. Jadi tidak ada adab. Jadi rasa sombong, rasa besar diri, merendahkan orang lain dan sebagainya. Karena apa? Karena harta pak dia. Summal yu'azzim ghayatal i'zami man kana za jahin minal anami. Kemudian hendaklah tadi ni pada bab makan sebelum tu. Yaftakhir bi mat'amin wa mashrab. Cuba tengok apa yang disebut oleh para ulama. Disebutkan dalam sunnah, dikatakan oleh al-Imam Basaudan, an yukhfiya al-jaru kullama la yaqdiru alayhi jiranuhu li auladihim min fakihatin wa ghayriha. Wa ya'mura auladahu bi'adami izhariha wa at-tahadduthi biha. Fa inna dhalika min al-iza. Contohnya, kita ada beli barang kepada anak kita dan ada jiran kita perhati benda tersebut. Kalau kita nampak jiran dah perhati benda tadi, maka perlu untuk kita jabril khatir. Perlu untuk menutup khatir yang ada dalam hati jiran kita dengan memberikan sedikit makanan yang kita beli tadi. Sebab tu kalau beli apa-apa, jangan bagi anak kita. Kalau kata kita tak ada banyak, contohnya beli buah apple. Buah apple tadi anak kita akan bawa turun nanti. Dia akan pergi makan buah apple tadi, ataupun dia bawa makanan coklat dan sebagainya, dia bawa seorang-seorang dia saja pergi makan di tempat ketika dia bermain dengan kawan-kawan. Kena larang. Kita kata boleh nak bawa dengan syarat kalau orang minta lagi kena bagi. Tu boleh. Dia kata nak bawa ni coklat ni boleh, tak ada masalah. Tapi sekali kalau di tempat main dengan kawan-kawan nanti, kalau kawan minta jangan tak bagi, kena bagi. Kenapa? Karena kamu dah bawa benda yang orang lain tak ada, kamu je ada. Orang minta, kena bagi. Kalau boleh buat macam tu, okey, ini janji kita. Kamu boleh bawa. Tapi kalau tidak, jangan bawa. Makan kat rumah. Sebab kamu tahu kamu tak akan mampu bagi lagi. Kena pesan macam tu kat dia. Tapi kalau kata, sebab tu kata sebahagian ulama, ada sebahagiannya kalau beli buah dan sebagainya, akan bawa balik rumah. Dia tak akan bagi tunjuk. Bol plastik hitam. Masuk dalam rumah. Slow-slow. Sebab apa? Kerana takut nanti jiran tengok. Kalau jiran tengok, dia tengok bawa barang banyak, jiran pula pergi tegur pula. Buat kenduri kau. Saya kena masak, bagi dia sikit. Walaupun dia bukan niat nak perli ke apa semua, dia bukan orang Kedah. Kadang-kadang tu dia memang saja pun, memang sebut saja nak tegur. Orang kita kan Melayu kan dia ramah. Tengok beli barang banyaknya. Oh, banyak beli dah. InsyaAllah. Ada kenduri ke apa? Kita dah saja ya. Buat stok PKP. Ingat. Dia duduk rumah, tak ada apa. Jadi bila ada kawan kita tegak macam tu, jiran kita dah tegak macam tu, kita nak kena buat apa? Kita kena faham lah. Kalau buat apa-apa sikit tu, bagilah walau semangkuk. Tak semangkuk, sedulang. Atau seperiuk. Bagi dekat dia. Faham? Jadi jangan kita duk buat tak tahu macam tu je. Ada buah apple, bagi buah apple. Kalau tak boleh bagi yang kita masak, bagi yang tak dimasak dah, seperti buah. Bagi buah dekat dia. Ni bawa balik durian sampai satu bonet. Jiran duk bau durian. Haram tak pisau sebelah. Tak jadi macam tu. Faham tak? Jadi benda ni benda yang berkait dengan apa? Didikan. Ini tak akan berlaku melainkan orang ni dididik dengan suasana yang macam tu. Suasana suka nak memberi. Suasana suka untuk berkongsi dan sebagainya. Ini adalah perkara yang perlu dididik sejak daripada kecil. Sampai macam tu sekali. Sebab tu kalau anak kita makan pula, jangan bagi dia cerita. Duk cerita pula pasal sedapnya KFC. Contohnya dia makan KFC, kawan-kawan, mungkin dia kawan dengan kawan dia yang tak dapat nikmat yang macam tu. Bukan semua orang boleh
Kita rasa lah KFC RM4 je pun takkan tak boleh nak beli. Tak semestinya. Ada orang yang mungkin dia tak ada kemampuan untuk beli benda tersebut. Lepas tu jangan kita rasa kita mampu, orang ni semua mampu. Tak. Jadi kalau kita kata, kalau kamu nak cerita, kamu kena bagi dekat dia. Baru kamu boleh cerita. Boleh? Dan, summal yu'azzim ghayatal i'zami man kana za jahin minal anami. Kemudian hendaklah dia memuliakan dengan sebenar-benar kemuliaan kepada sesiapa yang mempunyai kedudukan di kalangan manusia. Jadi kena cerita, ini orang alim. Orang alim kena muliakan dia. Ini guru kamu, kamu kena muliakan dia. Dengan guru kena cakap macam mana. Semua tu kena ajak. Ini kalau kata anak-anak kadang-kadang waktu ketika kecil, mungkin dia ada cakap kasar dengan mak dia. Ini mak kamu ni. Ini mak ni kenapa cakap macam tu dengan mak. Ini ayah ni kenapa cakap macam tu dengan ayah. Tu ayah panggil tu. Kenapa tak ayah panggil. Kena sebut. Bagi dia tahu kata ini semua orang ada ni kedudukan. Dan kalau tidak dia takkan tahu. Kalau kata ibu dan ayah kita tak maklumkan perkara tersebut. Faham? Baik. Dan kalau dengar dia cakap benda yang tidak elok, kita berkata ini tak elok cakap dengan teman kita macam ni, dengan kawan kita tak dicakap macam tu. Faham? Baik. Wal walidainil kulla wal muaddiba wal aqrabina nisbatan was sahiba. Dan mereka yang patut dimuliakan itu siapa? Ialah kedua ibu bapanya dan para guru dan keluarga yang terdekat dan para sahabatnya. Ini pak saudara kamu, ini mak saudara kamu, ini datuk kamu, ini nenek kamu, kena maklumkan macam tu kepada dia. Khususnya kepada orang yang contohnya duduk jauh daripada mak ayah dia. Duduk jauh daripada datuk, duduk jauh daripada adik-beradik dia yang lain. Balik kampung sekali-sekala, anak tengok-tengok tak mau duduk dengan pak saudara, lari. Kena maklum dekat dia ni pak saudara ni, kena pergi dekatkan dia. Sampai dia rasa biasa. Kena kenalkan dia. Ni orang tua dulu macam tu. Bawa kita pergi berkenal dengan adik-adik. Sekarang ni jarang dah. Balik semua pakai pegang handset. Kalau raya pun pakai duduk masing-masing. Anak-anak muda pakai duduk masing-masing. Semua pakai pegang gadget. Duduk sebelah tu pun berkomunikasi pun melalui PUBG ya. Jumpa tak pernah. Jadi tak kenal macam tu. Sebab tu ada sebahagian tempat yang kadang-kadang dibuat masuk dalam rumah dia, terus tak ada bekas. Handset semua tak dalam bekas tu. Kalau pergi makan kat kedai pula, handset semua tak dalam bekas satu. Khas. Siapa pun tak boleh pegang handset. Semua waktu ni untuk sembang. Dan ni yang zaman dulu ketika tidak ada ni handset-handset semua ni. Mak ayah boleh bersembang dengan anak dengan hur. Maksud dengan penuh kegembiraan. Boleh cerita sembang merdeka, tak ada masalah apa. Di sekarang ni payah. Tengah kat meja makan, anak duduk main handset. Pak pun main handset juga. Mak pun main handset lah kali. Kat meja makan tu beda nak duduk pakai duduk main handset je lah. Pergi kedai makan pun sama juga, pakai main handset juga sama-sama. Kena buat juga satu undang-undang kat kita ni, kalau keluarga kita ni. Time makan semua kena tak dalam bakul ni. Ada bakul sebelah tak siap kan. Kalau nak pergi kedai makan tu lah, mak pula ada beg dia. Beg duit dia tu besar kan. Beg duit mak kita kan macam-macam buh dalam tu. Buka dalam tu semua dah. Poket Doraemon. Semua dalam tu. Jadi kita kata ambil semua handset, buh dalam poket beg mak kita. Buh dalam tu semua. Lepas tu makan. Nak sembang bersembang waktu tu. Kita tengok waktu tu. Ada orang dia akan ada penyakit apa ni. Dia panggil dia ada istilah dia no. Kita pun menjelat handphone mania dia panggil. Ataupun gadget mania. Dia jenis gila gadget ni. Dia tak boleh hidup. Ada orang kadang dia terputus bateri handset dia saja. Dia jadi gila babi lah. Handset bateri dia tak ada. Lepas tu charger dia tak ada bawa. Terlupa nak bawa. Allah Akbar, dia tak boleh nak duduk ni. Tengok tak senang duduk. Internet tak ada, dia tak boleh duduk. Internet tak ada, tak boleh duduk. Putus internet sepanjang malam. Pening bala. Migraine. Tanya awak je migraine ni. Bukan sebab nak imtihan ke apa. Tak, handset putus internet. Terlupa nak bayar. Kedai tutup dah semua. Tak boleh nak beli. Tak ada 7-Eleven kat sini. Nampak tak? Putus internet. Habis bateri. Handset hilang. Kerana ni lebih dunia dia daripada dunia dia yang asal. Nampak tak? Dan ni adalah balak yang berlaku pada waktu sekarang dan kita tidak mampu untuk elak melainkan illa man rahimah rabbuh. Bukan kata ke orang ni, kata kat diri sendiri ni. Kita pun berlaku macam tu. Nampak? Dan kalau kita berasa macam tu, maknanya kita memang dah ada ta'aluk dengan handset waktu tu.
Kalau kata hari tu tak ada internet, nah, ataupun handset kita tak ada di tangan kita, kita boleh tenang, relax macam tak ada apa. Kita boleh pegang kitab, boleh buat apa, tak ada apa, tak ada. Maksudnya kita ni masih lagi tidak takluk dengan benda tersebut. Tapi kalau kata ada sikit je tak ada, terus kita tak boleh nak duduk. Maknanya kita adalah terkena penyakit tersebut. Sawan babi orang main. Nah, terkena sawan tu. Tu waktu tu dia tak tenang duk. Baca kitab tak boleh. Nah, baca kitab tak boleh. Jadi sebab tu kita kena orang panggil apa? Apa-apa saja pun khairul umur awsatuha. Yang terbaiknya pertengahan. Kita nak kena buat rutin juga dalam hidup kita sebenarnya. Tapi itu yang paling payah ni. Berapa ramai orang yang boleh handset dia nak kena letak kat tepi dia. Kecuali ni orang-orang yang memang kerja dia dengan handset. Nak buat macam mana? Nah. Dia kena tengok ni mesej kalau orang masuk tanya. Orang masuk nak apa ni, orang panggil apa, nak kontak kerana dia ni guru, dia ustaz dan sebagainya tu payah jugalah. Ustaz-ustaz pun memang hak ni yang penting pun. Tak. Tapi ada guru kita seorang, Syekh Aiman, nah, di Mashri. Handset tak ada, ambil lah. Nak kontak dia dengan hati. Dari hati ke hati. Nak kena pergi rumah dia. Dia tak ada handset. Handset tiga-tiga serupang tak ada. Tak ada. Dia ada rumah, telefon rumah. Macam tu sekali. Tapi kalau kata main kelas, tepat waktu dia. Kalau dia main tu, dia akan main. Lepas tu, anak murid main lambat ke, anak murid main ke, tak main ke, dia main. Ni awliya-awliya yang masih hidup ni. Dia relax ya. Boleh? Tengok ni. Bateri nak habis. Tension ni. Tolong cas tak? Suka Umi cas. No? Baik. Kemudian, kena ajak kepada anak-anak macam tu. Tapi dah payah dah. Kita dah mula dah anak-anak kita dengan handset ni dah payah dah. Letih. Kadang-kadang tu berebut handset ni sampai kita jadi pening. Jadi kita angkat tangan doa, ya Allah bagilah, janganlah sampai dia dirosakkan dengan handset tu. Tu je lah. Buat macam mana? Sampai masa nak kena bagi juga handset dekat dia. Kalau tidak macam mana mereka nak hidup? Kan? Mereka nak kontak orang macam mana, nak bermuamalah dengan orang, nak bermuamalah dengan kita sendiri nanti macam mana. Jadi yang tu sebab tu yang mula-mula kena ajak adab dulu, kena ajak akhlak, kena bagi tahu kepada takwa yang paling besar sekali. Wa in zahar fi'lul jamil minhu fayanbaghi bi an yuhaza anhu wa an yubajjal qadruhu wa yumdahu bima bihi bainal anami yafrahu. Jika anak-anak tersebut melakukan perbuatan yang baik. Ini fasal yang baru. Iaitu berkenaan dengan kita perlu untuk bagi semangat kepada anak-anak kita ketika mana dia melakukan perbuatan yang baik. Nah, jika anak-anak tersebut melakukan perbuatan yang baik, maka hendaklah memberinya penghargaan di atas akhlaknya tersebut. Betul, ada sebagian ulama kata ada beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh ibu ayah. Kalimah hub. Kalimah yang pendek saja. Ha, ba. Ataupun dalam bahasa kita cinta. Ataupun I love you. Nah. Ataupun dalam bahasa Tony Stark, apa dia? 300 time, apa dia? 3,000. Ya. Jadi 3,000. Cinta kamu 3,000 kali. 3,000 kali ganda. Love you 3,000. Love you 3,000. Pakat duk sebab habis semua love you 3,000 tu. Nak beritahu kata kalam tu kira penuh romantik lah sebab dia nak mati. Kan? Dan cerita Avenger tu, lepas ni keluar cerita baru pula. Tony Stark hidup balik kan. Dia start balik. Jadi, perkataan cinta ni kadang-kadang diabaikan oleh sebahagian ibu ayah. Bila kita nak sebut kat anak kita, waktu kita kecil ni, kita nak kena maklum kata kita sayang dekat dia. Kita nak kena bagi tahu kata kita bagi penghargaan kepada dia. Sebab tu anak-anak ketika mana dia melakukan perbuatan yang baik, puji dia. Dia buat benda baik tu puji dia. Kena bagi tahu kata, bagusnya anak siapa ni. Ketika dia tolong kita, tolong ambil ayak Ustaz dekat balik, dia pun ambil ayak mai kat kita. Terima kasih, bagusnya. Cium dia sikit. Maka waktu tu akan menerbitkan perasaan yang luar biasa pada diri dia. Dia akan rasa seronok waktu tu. Khususnya anak perempuan, lagilah. Ya. Anak lelaki pun sama je. Kalau dibagi buat macam tu oleh ayah. Tapi kalau ayah dia kata, ambil ayak Ustaz kat ayah. Ambil ayak metak.
Tak kata apa. Okey. Minum. Anak tu akan kata apa? Alah, gitu ya. Orang ada perasaan. Ni bukan kucing. Kucing pun ada perasaan. Kucing pun kalau kita duk main dia punya tengkok dia. Lepas tu dia duk kalik tidur tu, pok patok kepala. Nah, dia akan sedar tu, dia kata, tuan aku tak boleh buat apa ni. Nah, jenis ni tak boleh percaya ni. Ataupun kita buat tak tahu dekat dia selalu. Maka kucing ni tak akan main rapat dengan kita. Tapi kalau orang duk main tengkok dia, orang duk urut bulu dia, maka dia akan rasa seronok waktu tu. Jadi dia akan main dekat dengan tuan dia. Kenapa? Kerana orang ni melayan dia. Tamam? Dan rupanya kata ulama, melakukan hubungan yang macam tu dengan anak-anak. Contohnya waktu makan, kita bercakap dengan perkara tersebut. Kemudian diberikan ciuman kepada anak kita. Yang kecil ni lah. Kan? Lepas tu peluk dia, cium dia. Yang ni akan mengelakkan perasaan dalam hati seorang tersebut daripada melakukan yang tidak baik kepada anak tadi. Lepas tu kata ulama, kata ahli psikologi, antara sebab berlakunya sumbang mahram kepada anak-anak mereka sendiri adalah kerana kurangnya perhatian tersebut. Mak ayah yang kurang berikan ciuman kepada anak-anak dia, maka ini akan menimbulkan perasaan yang luar biasa kepada anak tadi ketika mana anak tadi membesar. Dia akan jadi lain. Dia akan jadi ajarib. Dia akan rasa macam orang lain. Dan ini yang berlakunya sumbang mahram. Kerana dia kurang memberikan kasih sayang dan dia tidak memandang anak dia sebagai anak pada waktu tersebut. Sebab tu dia akan jadi haruan makan anak pada waktu tersebut. Tak? Sebab tu rupanya ilaj yang terbaik bagi penyakit tersebut adalah yang ditunjuk oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mencium Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan alaihi wassalam seluruh tubuh mereka. Sehingga kan ada seorang sahabat ketika melihat kalau tadi dilakukan oleh Nabi SAW, maka dia takjub. Dia kata, ya Rasulullah, kamu cium mereka? Saya ada 11 orang anak. Seorang pun saya tak nak cium. Nabi terus tengok dia. Dan Nabi kata, kamu tak cium anak kamu? Man lam yarham, la yurham. Orang yang tidak berkasih kepada, tak mengasihi yang lain, maka dia tidak akan dikasihi nanti. Itu formula dia. Formula dia nak bagi elakkan daripada penyakit tersebut daripada hati kita. Datang perasaan yang pelik kepada anak kita sendiri satu masa akan datang adalah dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan penuh kasih sayang kepada dia. Nah, dan sebagainya. Yang tu yang disebut oleh para ulama. Tapi kalau ada berlaku juga, dia kata memang puak dia ni membaik sungguh dengan dia. Peluk dia, sayang dia dulu masa kecil. Tapi tengok berlaku sumbang mahram juga. Yang tu nadir. An-nadir kal adam. Nah, ini tak boleh dibuat hukum. Ini kerana dia punya jiwa peribadi dia tu sendirilah, mungkin dah tak apa nak elok lah. Nah. Jadi kita kata yang umumnya yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW dan diamalkan itu yang terbaik. Sayyidina Umar pernah memecat seorang daripada pekerja beliau yang pernah menjadi pemimpin kerajaan pada waktu tersebut. Pada zaman Sayyidina Umar dipecat kerana tidak ada sifat rahmat. Satu hari Sayyidina Umar tengah main dengan anak dia. Budak ni naik ke atas perut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengah duduk baring. Anak Sayyidina Umar yang kecil naik atas Sayyidina Umar. Lompat naik. Terus waktu ketika tu datang governor ni atau pekerja ni, pegawai ni datang. Waktu dia datang tengok anak Sayyidina Umar duduk atas perut Sayyidina Umar. Terus dia kata apa? Dia kata, jauh daripada tu. Apa duduk atas ayah macam tu? Sayyidina Umar kata apa? Kamu tak pernah main dengan anak kamu? Dia kata, saya tak pernah main dengan anak saya. Terus dia pecat. Nah, Sayyidina Umar kata, kamu tidak perlu kerja lagi. Kalau kamu dengan anak kamu pun tidak rahmat, apatah lagi dengan rakyat. Kamu sudah tentu tidak akan ada rahmat. Nampak ni mi'yar yang ataupun penilaian yang diletakkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bagaimana orang tadi dengan keluarga dia. Kasih sayang ataupun tidak orang tadi dengan para kekasihnya. Itu maksudnya. Sebab tu kalau anak-anak kita buat benda yang baik, maka puji dia. Nah, puji dia dengan pujian yang bari bi an yuhada anhu. Nah, maka hendaklah memberinya penghargaan di atas akhlaknya tersebut. Diberikan pujian, diberikan sokongan, diberikan hadiah kepada dia. Tentu maksudnya. Wa an yubajjal qadruhu wa yumdahu bima bihi bainal anami yafrahu. Dan hendaklah dimuliakan kedudukannya dan dipuji terhadap apa yang dilakukannya di hadapan orang lain. Moga dia akan gembira dan sentiasa akan melakukan akhlak baik tersebut. Jadi kalau contoh dia baru puasa, baru tengah duk mengaji puasa, belajar banyak puasa, cerita ke orang. Kita kata ni puasa ni hari ni.
Alhamdulillah. Nah, dah puasa dah. Habis puasa pula, tepuk tangan sikit. Bagi dia seronok. Kata dia dah puasa hari tu habis. Mula-mula dia akan rasa malu lah ataupun tapi dia akan rasa seronok tu. Tahulah muka seronok tu. Kata orang pakat rai dia kerana dia puasa. Lepas tu ajak dia main makan. Kita dah biasa duk puasa dah. Jamu dia dulu. Main makan. Ni orang puasa ni. Kita kena jamu orang puasa. Padahal Halim semua puasa juga. Tapi kita layan dia dulu. Kenapa? Karena nak bagi perhatian kepada dia. Kata, oh ini kedudukan orang yang puasa. Dilayan sampai macam ni. Ni kita untam kita dulu. Makan dulu. Yang anak puasa tadi ni harap buat tak tahu Tanya dia makan ke tak lagi apa tak makan. Biar pergi ke dia. Yang penting kita makan dulu. Yang ni akan menyebabkan budak tadi kata lah. Sama je. Tak puasa ke buat baik ke tak buat baik ke. Pak tak pernah kata apa pun. Sebab tu kalau tengok anak kita lukis cantik, puji dia. Anak kita susun buku baik, puji dia. Sebab pujian tadi sebenarnya akan menerbitkan hormon baik dalam tubuh dia. Menyebabkan dia akan jadi seronok dan gembira. Dan ini anak tidak akan jadi pasif. Dia akan jadi anak yang aktif. Dan juga anak yang cerdik satu masa akan datang. Kenapa? Karena suasana. Tapi kalau mak ayah kurang komunikasi, jarang cakap dengan anak. Kalau anak buat masalah pun tak cakap apa. Anak ada masalah pun tak tanya. Dan tak pernah ambil berat langsung tentang masalah tersebut, nanti anak tadi akan jadi jauh dengan mak ayah dia. Dan dia rasa kalau ada dekat mak dia pun tak ada apa. Kalau mak jauh pun tak ada apa. Sama Beda dengan kawan-kawan dia kata. Kawan-kawan lebih ambil berat daripada keluarga dia ambil berat. Faham? Sebab tu kita kena jadi friendly. Dengan keluarga kita kena jadi friendly. Wa in fa'al fi'lan zamiman sirra wa yanbaghi alla yu'atab jahra. Jika anak tersebut melakukan perbuatan yang buruk secara sembunyi. Ni, ingat. Maka sepatutnya tidak dicela anak itu secara terang-terangan. Jadi kalau anak kita ada buat benda tak elok, nauzubillah, tengoklah kata dia dah mula membesar. Tengok dia duk tengok cerita tak elok. Budak. Bila dia dah mula dah ada orang panggil tamyiz. Dia dah tahu dah beza yang elok tak elok. Sebab tu kata ulama umur 10 tahun bagi budak-budak diasingkan mereka daripada tempat tidur. Kenapa? Karena pada ketika umur 10 tahun, yang macam Nabi sebut, Nabi kata apa? Alimu auladakum. Apa dia Nabi kata? Bukan alimu auladakum. Nabi kata, muru auladakum bis salati ibna 7 sinin. Wadribuhum ibna 10 sinin. Kemudian Nabi kata apa? Asingkan mereka. Fi madaji'ihim tu. Maksudnya, wafruquhum. Asingkan mereka daripada tempat tidur mereka ketika mana umurnya 10 tahun. Kenapa? Karena bila dibuat kajian balik, umur 10 tahun ni biasanya adalah umur anak-anak tersebut mula datang perasaan jinsiyah. Maksudnya mula untuk kita kata hubungan jenis ni dia mula akan datang pada waktu tersebut. Jadi kalau dibiarkan waktu tersebut akan bahaya. Kalau kita biarkan anak kita lelaki perempuan tidur sekali, ini bahaya. Dibiarkan anak lelaki dengan anak lelaki tidur satu selimut, ini bahaya. Jangan dibiarkan mereka tidur satu selimut. Satu selimut jangan diberi peluang langsung ketika umur tersebut. Dielakkan terus. Faham? Dia umur 10 tahun, adik dia umur kecil lagi, jangan bagi duduk sekali, tak boleh. Waktu tidur, jangan bagi duduk sekali. Kena halang perkara tersebut. Kenapa? Kerana ini akan menyebabkan berlakunya perkara yang tidak elok. Faham? Baik, kadang-kadang bila sampai umur tersebut, tengok-tengok dia buat benda tak elok, sembunyi-sembunyi. Dia tengok benda tak elok belakang-belakang kita dan kantoi dengan kita. Kita nak buat apa? Kita nak kena panggil satu dunia? Nak malukan dia waktu tersebut? Nak kena jakah dia kuat-kuat? Tak. Pesan dia elok-elok. Senyap-senyap. Jangan buat lagi benda ni tak elok. Marah dia. Kalau kita pukul dia sekalipun, biar kita dengan dia yang tahu benda tersebut. Dan kita bagi tahu kat dia, jangan buat lagi benda ni. Benda ni haram, benda ni tak boleh, benda ni kaza. Betul. Kena bagi tahu macam tu. Kenapa? Kerana nanti dia akan ada maruah diri. Dia akan tahu kata mak dia memuliakan dia kerana walaupun dia buat salah, tapi salah tadi kerana dia buat sembunyi, maka disembunyikan perkara tersebut. Baru dia akan rasa ada harga diri. Tapi kalau kita cerita ke orang bila dia buat tadi, maka ini akan menjatuhkan air muka dia dan kemudian dia akan kata apa? Daripada alang-alang, daripada buat kat aku, duk kata dah, baik aku buat terus. Mana akan jadi lebih teruk daripada tu lagi. Sebab tu, apa yang diberikan nasihat oleh para salafus soleh terdahulu ni, nasihat yang kadang-kadang ringan, kecil tapi sangat berat untuk diambil perhatian oleh kita. Wala yuzamma baina asna fil wara fa innahu yughsha bi an yajasara. Tengok. Jangan dicela anak itu di hadapan orang ramai. Ini kerana dibimbangi dia akan berani melakukan perkara buruk itu tanpa rasa bersalah lagi lepas tu. Kerana dia dah hilang dah syuur pada waktu tu.
Kerana kamu dah malukan saya, alang-alang dah kena malu, buat terus. Senang. Yang ni yang berlaku kadang-kadang kepada sebahagian orang yang tidak ambil berat tentang masalah ni. Dia asyik malukan anak di depan orang ramai. Sebab tu jangan, yang pertama juga, yang kedua, jangan juga dibandingkan anak kita dengan yang lain. Jangan suka rendahkan dia. Raikan anak kita dengan kebolehan yang dia ada. Dalam bab lain ni, bukan bab ni. Nah. Itu kata contohnya, kata Syekh Yusri hafizahullah ta'ala. Syekh Yusri kata, kami pada waktu ketika mengaji dulu, adik-beradik tak sama. Ada yang cerdik, ada yang biasa. Ayah, mak, jangan cela anak dia yang kurang berkebolehan seperti abang dia, seperti kakak dia contohnya, yang lebih berkebolehan. Dan dibuat perbandingan pada waktu tersebut. Tengok kelebihan yang ada pada dia. Raikan dia. Ini kesalahan sebahagian orang yang bila tengok adik dia, abang dia lebih berjaya, terus dia buat perbandingan. Tengok abang kamu mengaji macam mana. Tengok abang kamu mengaji. Dia akan jadi teruk anak tadi. Lepas tu cerita Amir Khan tu, Tera Zamin Pa tu. Kan? Cerita pasal budak yang dia ada apa ni? Dia ada dia punya penyakit. Budak sebut dia jadi macam hyperaktif. Kan? Kemudian dia jadi macam, orang panggil apa penyakit apa orang panggil? Ha? Disleksia. Nah. Dia payah nak mengaji. Membaca payah. Tapi dia boleh sebenarnya. Cuma dia kena sabar, dia ada jalan dia. Kadang-kadang sebahagian guru, dia tengok budak-budak macam ni, dia kata budak ni bodoh. Dan yang ada disleksia ni antaranya Einstein. Nah, bukan orang kecil-kecil. Einstein pernah ditulis surat oleh guru dia. Hantar kepada mak dia, kata buat baliklah anak kamu ni kerana ni bodoh sungguh. Nah, anak kamu terlalu bodoh, sampai saya tak boleh nak ajak dah. Ajak lupa. Mak dia kata apa? Mak dia kata, terima kasih banyak cikgu, saya akan jaga budak bodoh ni. Mak dia balas surat balik kat cikgu tu, terima kasih banyak kerana tolong jaga anak saya sebelum ni. Tak apa, jangan bimbang, saya akan jaga budak bodoh ni. Disebabkan kerana mak dia tadi beri keyakinan kepada Einstein, akhirnya jadi apa? Jadi Einstein. Nah, kalau tidak dia jadi, orang panggil apa, mungkin orang tak kenal dia lah ni. Betul tak? Kalau tak kerana perhatian si ibu tadi, maka kemungkinan tak akan jadi Einstein, orang tak kenal Einstein tu. Mungkin Einstein tu orang akan tahu, kata dia sebagai apa ni, perempuan jalanan, harga lillah, minta sedekah tepi jalan. Kerana dia bodoh, orang duk kata dia bodoh. Itu cerita yang cerita Amir Khan tunjuk tu dalam Hindustan. Cerita tu bagus kan, sebab untuk nak tunjuk jangan kita nilai budak ni dengan apa yang kita nampak depan mata. Saya nampak budak boleh baca aja, kita kata budak ni cerdik. Budak ni lambat je baca, maksudnya budak ni memang bodoh. Tak, jangan macam tu. Kerana kebolehan ni masing-masing. Ada sekarang ni kan ada sistem bacaan, ada yang jenis A, B, kan? Dan sebagian cara baca tu kan. Ada budak yang dia tak boleh baca dengan sistem baru tu. Dia kena baca macam kita mengaji dulu. Saya dulu mengaji A, B, C, D, E, tapi boleh baca je. Rupanya budak tu dengan sistem tu. Bila mak dia ajak balik A, B, C, bukan A, B, apa semua tu, rupanya boleh baca. Lah, rupanya dia ni bukan cara macam orang zaman lah ni. Dia cara zaman dulu punya. Hak yang sistem zaman dulu punya cara mengaji bacaan. Kamu dulu mengaji macam mana? A, B, C ke? Bah macam hak budak-budak lah. Dalam hak yang buku bacalah sayang tu. A, B, C kan? Cara A, B, C. Jadi, kalau sekarang ni dia ajak dengan konsonan kan? Dengan A, E, I, O, U. Kan? Dia ajak itu kan? Konsonan kan? Dan ni kat Umi lah duk ajak budak-budak ni baca. Alhamdulillah lah boleh baca lah budak-budak tu. Ya. Rabu Muhammad tu dia lambat sikit. Tapi kena sabar lah. Kita nak kena sabar. Nak kena ni. Tapi orang panggil apa ni? Budak-budak ni dia ada kelebihan ni masing-masing. Sebab tu, kata Syekh Yusri hafizahullah. Dia kata, kami kalau di Aryaf dulu di kampung, kalau ada anak yang tidak mau mengaji, maka si ayah tadi akan kata, tak apalah kalau kamu tak mengaji, kamu nak buat apa? Saya nak jadi petani, dia kata. Okey, jadi petani. Tapi petani yang berjaya. Buat sungguh-sungguh. Nah, kalau dia tengok, bukanlah terus anak tu kata, saya tak mau mengaji. Terus, okey, jangan mengaji. Bukan macam tu maksud dia. Dia kata, dia boleh dia suruh pergi mengaji, tengok-tengok, tak lepas pergi juga. Banyak kali dah try, memang tak boleh pergi juga. Akhirnya, mak ayah bukan kena marah. Kena tanya ke anak tu, kamu nak apa? Apa yang kamu nak pilih dalam kehidupan kamu? Saya nak jadi petani. Okey, jadi petani. Tapi jadi petani yang berjaya. Dan sungguh, kata Syekh Yusri, kalau dibuat macam tu kepada anak-anak, yang berlaku kepada keluarga Syekh Yusri, kata berjaya. Kenapa? Kerana keluarga meraihkan.
Karena bukan semua ala namatin wahid. Bukan semua ala maratibin wahidah. Bukan semua dengan martabat yang satu. Sebab tu anak-anak kita ni jangan disamakan dan jangan dibanding-bandingkan. Kerana ni tak kenal. Dan bila ada nanti kita akan tahulah kita akan banding ataupun tidak anak-anak kita. Waktu kita ada anak nanti kita akan tahu. Sebab tu kita raikan kebolehan, kelemahan mereka. InsyaAllah kita akan rasa mudah pada waktu semua. Baik. Sikit lagi. وَلَا يُزَمَّ بَيْنَ أَصْنَا فِي الْوَرَى فَإِنَّهُ ada baca dah. يُخْشَى بِأَنْ يَدْجَاسَرَ وَلَا يُبَالِي بَعْدَهُ بِالْعَدْلِ وَبِالْمَلَامِ عِنْدَ كُلِّ فِعْلِ. Maka nanti dia tidak akan peduli lagi dengan celaan dan herdikkan pada setiap perbuatannya. Faham tak? Jadi kalau kita dah malukan dia, maka dia nanti tak akan heran lagi. Kita cela dia, kita buat apa. Sebab satu lagi, jangan kita pernah kita tahzir dia tapi kita tak buat yang kita tahzir. Dan kita kata, buatlah. Buat ni lagi, Walid tak akan bagi handset. Contoh. Tengok dia buat tu, kita bagi juga handset lepas tu. Maka dia kata, rupanya, buat je. Sekali akan dapat juga. Tak, dia kena kadang-kadang kena tegah tu. Tengok dia buat. Memang tak akan bagi sungguh. Han teriak dia. Tapi ni yang paling payah tadi. Kita akan jadi kalah dengan anak kita. Betul tak? Kalah kita. Kita akan jadi kalah. Lepas tu budak-budak lelaki ni kata sama. Dia ada orang panggil apa? Akhlaqul Musawi dia panggil. Dia ada akhlak Sayyidina Musa AS. Nabi Musa AS waktu ketika kecil. Lepas tu kata ulama, bayi kecil ni ataupun budak-budak lelaki ni, anak kita, dia seperti raja. Malah dia lebih sakan pada raja lagi. Kenapa? Kerana kata Al-Imam Ibn Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam, dia kata kerana anak-anak ini dia ada akhlaqul Musawi dia panggil. Dia ada akhlaqul Musawi. Musawi ni pada akhlak Nabi Musa AS. Sayyidina Musa AS waktu ketika Fir'aun jaga, dia tarik janggut Fir'aun, nak tercabut kepala-kepala otak Fir'aun. Fir'aun nak marah tak jadi. Bila nak marah dia kata, aku budak ni. Dia tengok Sayyidatina Asiyah kata apa? Allah, budak pun. Takkan nak marah dengan budak. Kawan nak tercabut kepala. Nabi Musa kuat. Tarik janggut ni sampai nak cabut. Dia kata, bukan cakap cabut janggut. Cabut dagu. Dia punya nak marah waktu tu. Tapi bila tengok je budak, terus dia tak idea nak marah. Jadi, ini kata ulama. Akhlak ini turun kepada bayi-bayi lelaki. Lepas tu anak kita lelaki dengan anak kita perempuan lain. Muamalah kita. Anak kita lelaki, kalau dia nak satu benda tu dalam kedai, Allah Akbar. Kita tak mau bagi dekat dia. Kita jadi kesian lah sekali. Lelaki dia beli juga. Kerana apa? Kerana dia seperti raja. Lepas tu kata ulama, budak lelaki ni seperti raja. Hum kal malik. Dia pun seperti raja. Dia kata Imam Ibn Arabi radhiyallahu an. Jadi apa ni, kalau kita dah pernah bagi inzar kepada mereka dengan suatu perkara dan mereka buat, kita kena laksanakan apa yang kita telah janjikan tersebut. Saya tak akan bagi. Kalau kamu buat ni, saya tak akan bagi. Jangan bagi sungguh. InsyaAllah dia akan ingat lepas tu. Kata kalau dia buat juga, dia tak akan dapat benda ni. Tapi kalau kita kata saja, lepas tu kita bagi juga, lepas tu dia main. Faham? Dan kemudian bal yanbaghi itabuhu bihaitsu la ya'lam alaihi ahadun minal mala. Bahkan hendaklah diberi amaran kepadanya sehingga tidak ada seorang pun mengetahui tentangnya. Kalau yang ni kita buat, insya-Allah ikhlasnya kita dengan perkara tadi akan sari dalam hati anak kita, masuk dalam hati anak kita. Dan dia juga akan ikhlas meninggalkan perkara tersebut. Seperti mana kita ikhlas dalam memberikan teguran, kita ikhlas dalam memberikan tunjuk ajar kepada dia, kita jaga aib dia, maka pada waktu tersebut dia juga akan menjaga air muka bapa dan ibunya pada masa akan datang. Dan dia akan tahu kata benda itu salah. Dan bila kita tahu kata budak ni dia melakukan kesalahan senyap-senyap, kita tahu kata dia sebenarnya ada akhlak pada waktu tersebut. Dia tahu kata ini salah. Kalau tidak, dia tak akan buat senyap-senyap. Jadi maksudnya dia tahu ini baik, ini tak baik. Ini tak baik. Kerana tak baik itulah dia buat seorang-seorang dia. Maka waktu kita bagi tahu kat dia, kata pada waktu kita sebut, kita kata ini benda tak baik. Kamu tahu kata benda ni tak baik, sebab tu kamu buat seorang-seorang. Betul ke tidak? Dia pun mengaku. Baik, jangan buat lagi lepas ni. Pukul, silakan, tidak ada masalah. Tibai dia, silakan, tidak ada masalah. Sampai dia menangis. Tapi lepas tu dia akan buat apa? Dia akan beritahu dalam hati dia, benda ni memang salah, saya tak akan buat lagi.
nanti mak ayah akan malu, mak ayah saya akan marah dengan saya, maka saya tak akan buat lagi, insya-Allah. Dan insya-Allah perkara tadi mujarrab, berlaku. Dan kemudian yaqulu hadza in ulim alaihi fadhihatun fala ta'un ilaihi. Ya, dan katakan kepadanya, perbuatan sebegini kelak diketahui orang adalah sesuatu yang memalukan, maka janganlah diulangi lagi melakukannya. Sebut yang itu kepada dia. Ini benda yang memalukan, jangan buat lagi depan jangan buat lagi, kerana ni kalau orang tahu, malu kamu nanti. Bukan malu kamu, malu mak ayah nanti. Macam tu sebut dia. Wala tukaththir indahul kalama fa innahu yuhawwinul malama. Dan janganlah membanyakkan celaan terhadapnya. Ini kerana ianya akan menyebabkan anak itu akan meringan-ringankan amaran terhadapnya. Jangan diulang-ulang. Kalau dia buat salah, jangan diulang kesalahan tu. Asyik-asyik duk sebut tu saja kepada dia. Nanti dia akan marah. Dia akan kata lah, asyik-asyik ulang ni saja. Sampai akhirnya dia akan jadi mangli. Orang Kedah kata mangli. Mangli maksud dia apa? Dia dah jadi bosan dan kemudian dia akan buat lagi perkara tersebut. Ingat yang tu, kita insya-Allah kalau kata kita boleh lakukan apa yang dipandukan oleh Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu ni, insya-Allah dia akan dapat petunjuk yang sangat baik. Insya-Allah taala. Tamam? Baik. Nanti insya-Allah hari Sabtu ni kita akan sambung pada bait yang ke-81 dan insya-Allah kita akan khatam pada hari Sabtu ni, kalau tidak ada aral melintang. Sebab ada 20 bait lagi. 20 tu sikit je. Belakang ni dia ada nasihat saja. Tamam? Jadi ada 20 bait lagi. Kemungkinan hari Sabtu ni kita akan khatam. Kemungkinan hari Sabtu ni kita akan khatam. Kalau tak khatam hari Sabtu ni, hari Ahad. Hari Ahad kita akan khatam. Dan kita akan masuk terus bahasan yang baru kalau kita sempat kita khatam. Tamam? Jadi, alhamdulillah selesai kita daripada bacaan kitab Isbadul Aman pada hari ini, dan kita akan tutup dengan bacaan doa al-istighfar. Pertamanya kita ucap terima kasih banyaklah kepada semua yang mengikuti majlis Rauhah asar ini bersama dengan anjuran Pusat Pengajian Ruwaq Jawi dan juga anjuran Matis Ma'tafiz Al-Imam Syafi'i, dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua berkat bulan Ramadan, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada bait yang ke-9, unzur ila ma massana minal wara. Ada ma tak tu? Betul pun. Dia kena buh ma. Unzur ila ma massana minal wara. يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيم بعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده حله وعقده وقد رفعنا أمرنا إليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عالما ولا يزال راحما انظر إلى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا جموع قدرنا واستضعفونا شوكة وشدة
ينقصون عدة فنحن يا من ملكه لا يسلب لذنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد ندعو لكشف الغامرات أنت الذي نرجو لدفع الحسرات أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير باب أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلم منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الإحسان يا من خيره نادى غيره يا منقذ الغرق ويا حنان يا منجي الحلك ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب دواء يا سريع يا قريب وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف فالطف بنا فيما به قضيت بما به رضيت وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر على البغاة غالبه واصر أذى الشر على من طالبه اقهر عدانا يا عزيز قهرا ويصم ظهرا واعكس مرادهم وخيب سعيهم واحزم جيوشهم وأفسد رأيهم أما فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطقنا قوة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي بك التوصل وبك التوسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة سر المصون عزها واجعل من الستر الجميل حرزها بصاد وبقاف وبنون من ورائها يكون بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله خير الخلق يا رباه وجاه ما به دعاك الأنبياء ما به دعاك الأولياء وجاه قدر الخطب والأوتاد وجاه حال الجرس وجاه الأخيار وجاه النجبا وجاه الأبدل وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره أو نشرت ذكره وجاه آية الكتاب المحكم اسم الأعظم المعظم يا ربي وقفنا فقراء بين يديك ضعفاء هقراء ضعونك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى فاقبل دعاءنا بمحض الفضل قبول من ألغى حساب العدل علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك في سائر الأخوال واختر لنا في سائر الأفعال واجعل دأبنا التمسك بالسنة الغراء والتنسك واحصر لنا الأغراضنا المختلفة تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء منا الأمل وانهج بنا يا ربي نهج السعداء واختم لنا ختم الشهداء واجعل بنينا فضلاء صلحا عاملين نوصها وأصلح اللهم حال الأهل ويسر اللهم جمع شملي وافتح فتحك المبين لمن تولى وأعز دينا وانصره يا ذا الطول
وانصر حزبه عنه قلبه يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء واعف وعاف واكف واغفر ذنبنا كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على المختار صلاتك الكميلة المقدار التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بحمده ذو القصد تمام قصده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tadi ada satu bait yang tengok baca macam silap. Pada bait yang ke-40 bait yang ke-46 wajahi qadri qutbi wal autadi wajahi halil jarsi wal jarsi, nah bukan jurs, jarsi wal afradi. Contoh apa dia? Jurs, ada jars, nah dipanggil wali al jars. Dia ada peringkat wali, dia ada peringkat yang dipanggil jars. Baik, setakat itu dulu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah pada hari Sabtu nanti kita akan bertemu pada waktu dan masa yang sama. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.